We need to break the chicken and egg situation. Isu seterusnya juga berkenaan dengan TNB tetapi juga melibatkan Dasar Petra di bawah NETR, National Energy Transition Roadmap. Di bawah NETR, kerajaan telah pun menyasarkan supaya menjelang tahun 2030, 15% daripada kenderaan baru yang dijual adalah kenderaan elektrik EV dan 80% menjelang tahun 2050. Beberapa menteri telah pun umum berkali-kali sasaran untuk mewujudkan 10,000 stesen pengecasan menjelang tahun 2025. Walau bagaimanapun, sehingga Mac tahun ini, jumlah stesen pengecasan masih lagi 2,288. Hanya kurang daripada 3 bulan kita akan masuk tahun 2025. Pucuk ingin tanya apakah jumlah stesen pengecasan terkini ataupun ia adalah seperti tajuk sebuah artikel Digital News Asia. Malaysia Public EV Charging Target is More a Dream. Jumlah EV dan stesen pengecasan adalah ibarat chicken and egg situation. Jika kita tak ada stesen pengecasan yang cukup, rakyat tidak mahu beli EV. Jika kita tak ada EV yang cukup, tiada syarikat nak memasang stesen pengecasan kerana pendapatan stesen pengecasan adalah bergantung kepada berapa kereta yang di-charge setiap hari. Oleh itu, we need to break the chicken and egg situation. Pucuk ingin cadangkan kepada kerajaan untuk menjadikan stesen pengecasan sebagai aset grid kebangsaan. Dengan ini, TNB akan menampung kos pembinaan stesen pengecasan melalui CAPEX daripada Incentive Based Regulation IBR untuk Regulatory Period RP seterusnya iaitu RP4 bagi tahun 2025 hingga tahun 2027. Semua perbelanjaan CAPEX untuk infrastruktur grid kebangsaan adalah dikira di bawah IBR dan ia adalah satu komponen yang digunakan untuk menentukan tarif asas di Semenanjung Malaysia. Dengan memasukkan pemasangan stesen pengecasan di bawah IBR, TNB akan menjadi pelaksana utama dan ia boleh merancang dan memasang stesen pengecasan dengan cepat dan efisien di tempat-tempat yang memerlukan. Selain itu, kos per unit stesen pengecasan juga akan menjadi lebih rendah kerana adanya economy of scale. Ini sebenarnya bukan kaedah yang baru. TNB pernah memasang 367,000 lampu jalan LED dengan capex di bawah IBR semasa RP2. Cuma sekarang ialah EV charger. Saya telah kira secara kasar untuk mencapai sasaran 10,000 stesen pengecasan, kita perlu membina kira-kira 7,500 stesen lagi. Andai kata 20% adalah DC charger di mana kos kita 250,000 dan 80% AC charger di mana kos kita 35,000, maka jumlah kos untuk mencapai 10,000 stesen pengecasan ialah 585 juta. Jika capex untuk RP4 adalah sama seperti RP3 iaitu 20 bilion, perbelanjaan pembinaan stesen pengecasan untuk mencapai 10,000 stesen ini hanya adalah 2.9% daripada jumlah capex yang akan dibelanjai oleh TNB untuk tempoh 2025 hingga 2028. The question now is it worth investing? I think it's a big yes. Ini adalah kerana impak stesen ini adalah besar dan positif. Saya telah pun baca berita bahawa Proton akan mengeluarkan EV pada hujung tahun ini dan Pro 2 tahun depan. Ini semua adalah EV yang mampu milik dan buatan Malaysia. Penjualan EV bagi Proton dan Pro 2 akan membawa kebaikan kepada rakyat biasa. Kerana bukan sahaja dari segi perkembangan ekonomi hijau tetapi juga membantu rakyat biasa untuk mengurangkan perbelanjaan petrol dan diesel. Di samping itu, pembinaan stesen pengecasan berskala besar ini boleh merancangkan transport sector electrification yang seterusnya memangkin pertumbuhan sektor elektrik dan sekaligus mencipta satu kitaran positif. Pucung percaya ini adalah turning point. Dengan itu, Pucung sekali lagi menggesa Petra untuk menimbang serius cadangan saya.